Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan tafsir surah Al-Kahfi. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda, para sadiqin, syuhada, alim ulama, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gema Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya dan seterusnya para tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada surah Al-Kahfi dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung yang di kitab. Boleh tengok pada muka surat 29. Muka surat 29 baris yang pertama daripada atas, baris yang pertama lah. Muka surat 29 baris yang pertama. Baik. Jadi yang di kitab boleh tengok muka surat 29 baris yang pertama ayat di hujung sekali. Baik. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Baik, yang bermaksud qala, kata Zulqarnain, hadza rahmatum min rabbi, ini sad atau ini sud rahmat daripada Tuhanku.
atas segala makhluk kerana menegah daripada keluar Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, kita ulang balik pada pengajian yang lepas mengenai Raja Zulkarnain yang telah diminta oleh satu golongan manusia yang meminta supaya Zulkarnain ini membuat tembok yang memisahkan antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kerana Ya'juj dan Ma'juj ini telah melakukan kerosakan yang amat dahsyat, telah melakukan kerosakan yang amat buruk, membunuh manusia, memakan manusia dan menghancurkan segala apa yang ada di hadapan mata mereka. Jadi menyebabkan rakyat di situ sangat susah. Ingat para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Ya'juj dan Ma'juj ni bilangan mereka terlalu ramai. Kita sebut dah pada yang lepas, kita ulang balik. Mengikut para alim ulama, bumi kita ni seluas 500 tahun perjalanan. Adapun 190 tahun ialah tempat Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita 1,000 orang manusia yang masuk neraka, 1,000 orang manusia, 1,000 orang manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 999 ialah Ya'juj dan Ma'juj, seorang ialah manusia lain. Itu dia. Nak menggambarkan pada kita ramainya Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya. Tu dia. Sangat ramai Bayangkan 100 disebut tadi 190 tahun perjalanan luas bumi ni ialah dipenuhi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan kata Nabi SAW, 1,000 orang manusia dekat dunia ni, 999 ialah Ya'juj dan Ma'juj, seorang manusia lain. Nak membayangkan kita ramainya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kerana itulah, ramai macam itulah yang merosakkan dunia, yang merosakkan bumi. Jadi menyebabkan manusia yang lain ni tak tahan dengan kejahatan Ya'juj Ma'juj. Jahat sangat. Jahat sangat, melakukan kerosakan, membunuh manusia, memakan manusia, dan apa jenis kerosakan dekat dunia ni habis mereka buat. Jadi Zulkarnain bersetuju. Maka Zulkarnain mengarahkan rakyat tersebut bekerjasama dengan dia untuk membina tembok yang besar. Jadi tembok ini para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, satu tembok yang besar, yang kukuh. Yang dijelaskan pada awalnya tembok ini disusun dengan batu-batu yang besar. Yang sebelum itu dikorek dulu. Dikorek dia punya dasar dia. Dikorek sampailah bertemu dengan air. Maknanya korek dalam-dalam sungguh. Yang amat dalam sampai bertemu dengan air dan dibina di atasnya batu dulu. Dan daripada batu yang besar-besar ni disusun antara dua gunung ini menjadi satu tembok yang sebesar gunung. Maka Zulkarnain mengarahkan rakyatnya untuk membawa kepadanya potongan-potongan besi. Besi-besi lah. Besi-besi yang besar, yang banyak. Dan diletak di atas batu-batu yang dibina tadi. Baik. Jadi mana besi-besi ni pun lagi banyaklah daripada batu-batu tadi ni. Dan bila saja dibina akan besi-besi itu, maka dicairkan besi tersebut. Dibakar, dicairkan dengan alat yang disebut dalam ayat ni, alat yang meniup. Qala fuhu, kata Zulkarnain, tiup. Tiup ni maksudnya alat tu, teknologi dia tu, mencairkan besi dengan satu alat
yang meniup besi itu. Yang meniup besi itu sampai keluar api dan mencairkan besi tersebut. Itu dia. Maknanya para muslimin dan muslimat, ini satu projek yang besar ni. Projek yang besar, projek yang dahsyat kerana membina tembok sebesar 2 buah gunung yang hebat. Maka bayangkanlah muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, dan bayangkan tembok ini daripada batu dihimpun-himpunkan sebesar gunung, kemudiannya ditampal dengan besi. Besi yang dicairkan dengan satu alat yang hebat, alat yang tiup mengeluarkan api dan mencairkan besi-besi tersebut dan bercampurlah dengan batu-batu tadi. Tu dia. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, kita pun tak boleh nak bayanglah yang apakah alat tersebut, teknologi itu macam mana. Itu dia. Ini nak kata, kita sebut pada yang lepas, kehebatan orang-orang yang dahulu yang tidak pernah ada pada orang kita hari ini. Ini yang Quran sebut. Baik. Kemudian muslimin dan muslimat, selepas daripada itu tak cukup lagi. Tak cukup dengan batu yang dah besar, yang cukup banyak, yang setinggi gunung, ditampal dengan besi-besi yang keras. Tak cukup lagi. Maka Zulkarnain suruh pula tuang, tuang. Mana tuang ke atasnya tembaga yang cair pula. Tu dia. Kira konkret sungguh lah tembok ni. Bercampur dengan besi, dengan batu, dengan tembaga. Maknanya muslimin dan muslimat amat kukuhlah akan tembok ini. Baik. Jadi ulama tafsir kita ni kata bila siap tembok ni menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj yang ramai tu, bayangkan punya ramai macam tu kita sebut tadi, ramai, dahsyat, kuat, tak upaya nak menebuk tembok tersebut, tak upaya. Maknanya muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, nak kata kuatnya tembok tersebut, kukuhnya tembok itu. Sampai Ya'juj dan Ma'juj punya ramai tu, ramai sungguh ni. Mungkin juta, mungkin puluh juta Ya'juj Ma'juj ni, yang kekuatan yang hebat yang ada pada mereka, cuba menempuh tembok ni, tak boleh. Nak pecahkan tembok ni tak boleh. Nak panjat pun tak boleh. Tu dia. Maknanya semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Kalau dalam catatan Ibnu Battutah, Ibnu Battutah ni seorang Islam yang mengembara kan. Dia pengembara Islam yang terkenal. Yang mengembara di seluruh dunia, disampai juga dekat Asia ni, dekat Sumatera disampai. Tu Ibnu Battutah. Kalau rajin carilah buku dia, Rihlah Ibnu Battutah. Buku tu tebal juga. Saya tak beli lagi lah. Pasal mahal. Jadi kalau ada yang nak beli tu, beli untuk saya sekali lah. Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat, jadi pernah baca lah juga ni buku Ibnu Battutah ni, sebab ceritanya banyak. Dia menarik cerita Ibnu Battutah ni pasal pengalaman dia. Dia nampak macam pergi Sumatera kan, Sumatera. Ini sebagai cerita tambahan lah. Sumatera dia kata kenapa dipanggil Sumatera. Sumatera ni semut. Semut tau, semut. Maka dia kata sebab dekat Sumatera ni ada semut yang sebesar kucing. Tu. Jadi dipanggil Sumatera. Tu. Ceritanya menarik tuan-tuan. Muslimin dan muslimat kan. Jadi kalau ada yang boleh belilah. Beli kan. Lepas tu jangan lupa minta alamat saya. Itu. Muslimin dan muslimat. Jadi maknanya itulah. Tapi dalam Rihlah Ibnu Battutah ni, dia cerita juga pasal Ya'juj Ma'juj ni. Dia kata, yang seingat saya, dia kata apa? Dia kata tembok Ya'juj dan Ma'juj ni, kalau daripada China,
6 hari nak sampai jalan. Tu. 6 hari nak sampai berjalan. 6 hari perjalanan. 6 hari perjalanan. 6 hari perjalanan dari China, dekat situlah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ini kata Ibnu Battutah lah. Rihlah Ibnu Battutah. Tajuk kitab dia Rihlah. Rihlah Ibnu Battutah. Tu. Boleh carilah. Dia senang je kot cari kitab ni sebab dia seorang je tulis buku tu. Ibnu Battutah tu. Cari nama dia Ibnu Battutah tu. Dia seorang je. Jadi dia kata dalam buku tu, dia kata perjalanan 6 hari dari China, di situlah kawasan Ya'juj dan Ma'juj, ataupun di situlah kawasan tembok Zulkarnain tadi. Ni kata dia lah, wallahu alam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi macam-macam catatan sebenarnya, macam-macam catatan. Cuma kita tak boleh, saya tak sempat nak relate kan. Adakah sama ke tidak, saya tak pasti, wallahu alam. Ada yang catat kata di Georgia. Di Georgia. Georgia ni kat mana Saya tahu kat mana Georgia ni. Dia ada satu tembok namanya Kaukasus. Siapa tahu Georgia ni kat mana? Kat Indonesia ke Ustaz? Bukan Georgia Indonesia ke? Georgia tidak. Georgia negara lah, negara Georgia. Bukan Jogja, Jakarta, bukan, ni Georgia. Tu Georgia. Dekat belah sana lah mereka. Wallahualam lah, mungkin itu bawang putih lah kot. Sebab di sana juga ada yang mendakwa, ada serpihan yang banyak besi-besi kan. Besi-besi serpihan yang banyak di sana. Tu dia. Dan ada pula satu catatan di zaman kerajaan Abbasiyah, Georgia Georgia ke Georgia tu. Tu. Jadi Georgia ni kat Eropah. Okey, sebab ada yang kata Georgia ni ada ketemu serpihan besi yang terlalu banyak. Terlalu banyak. Dekat area Rusia, betul lah. Baik. Kemudiannya catatan ni dia kat area Rusia kan. Ada tally dengan satu catatan sejarah kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni di satu zaman khalifah ni dimimpi tau. Dimimpi pasal tembok Ya'juj dan Ma'juj. Bila dimimpi pasal tembok Ya'juj dan Ma'juj tu, jadi muslimin dan muslimat, maka diarahkan seorang dia punya nilah mungkin panglima perang ke, untuk pergi survey dekat tempat tu, tempat dimimpi tu. Dekat tempat dimimpi tu. Maka orang ni pergilah, seramai 50 orang tak silap saya pergi. Dengan ada perbelanjaan, maknanya nak buat dokumentari lah, maksudnya dia nak merekodkan orang kata sejarah. Jadi mereka pergilah, mereka pergi tadi lah. Ikut catatan tu kata mereka pergi dekat belah utara Rusia. Dekat utara Rusia. Situlah mereka pergi. Dan mereka mendakwa mereka jumpa tembok tu. Mungkin serpihan ke apa, wallahualam lah. Dan mereka bertemu dengan penduduk situ, dan penduduk situ menyatakan, dia kata kami ni, penduduk situ kata kami ni selalu dengar orang menjerit. Orang jerit, suara kuat, suara yang menakutkan. Pernah juga kami dengar. Dan kadang-kadang kami ada nampak ke atas gunung tu ada orang keluar tau. Ni cerita dia. Ada orang keluar daripada gunung tu, tapi dia keluar, angin tiba-tiba datang angin kuat, tiup mereka jatuh balik. Tu dia. Ini kata mereka ni, penduduk tersebut. Muslimin dan muslimat. Jadi ni ada catatan juga tau. Di bawah kerajaan Abbasiyah. Saya tak pastilah saya tak ingat dia punya tajuk dia tu. Tapi ada catatan daripada kerajaan Abbasiyah yang menyatakan pada zaman tu dah ada wakil yang mencari tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan bila sampai dekat kawasan tu, penduduk tersebut kata mereka memang selalu dengar jeritan tau di balik gunung. Jeritan yang kuat, jeritan yang menakutkan.
Dan kemudian kadang-kadang kami pernah tengok juga, dia kata orang keluar daripada balik gunung tu, ada orang keluar. Berapa orang keluar, bila dia keluar saja, datang angin kuat tiup, mereka jatuh balik. Dan kami tak tahu siapa mereka. Tu dia, muslimin dan muslimat. Jadi inilah kata banyak dia punya kajian. Jadi itulah macam disebut tadi, memang yang saya tengok sekali yang paling banyak sebut ialah dekat kawasan tu lah. Georgia, Armenia, Croatia tu, di belah Rusia itu. Tu Gunung Kaukasus. Itu dekat itulah. Itu. Jadi situ banyak banyak situ. Jadi kata yang pengkaji, kalau mengikut Ibnu Battutah tadi, sebenarnya catitannya tak bercanggah dengan yang lain. Yang lain. Yang kata di Armenia, yang kata di Croatia, di Georgia tu tak bercanggah. Pasal memang kalau ikutkan perjalanan China ke tempat itu selama 6 hari. Tu dia. Jadi ini setengah-setengah para pengkaji. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, bolehlah kalau kita nak membaca lagi kan, boleh baca. Macam saya sebut yang lepas kan ada buku tu, yang buku tu dah belilah, buku apa? Iskandar bukan Zulkarnain tu. Boleh carilah buku tu. Buku tu detail lah. Dia buat kajian lebih mendalam. Boleh bacalah buku tu. Sebab saya pun tak ada lagi buku tu kan. Baca-baca gitu je kat kedai buku. Tu. Tapi tak beli lagi lah pasal mahal. Jadi kalau nak beli untuk saya, Alhamdulillah. Itulah. Jadi itulah muslimin dan muslimat. Jadi insyaAllah. Jadi nak kata sini, maka itulah tembok Zulkarnain yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bila saja dah siap tembok tersebut, Zulkarnain kata, ni yang kita baca hari ni. Qala, kata Zulkarnain, hadza rahmatum min rabbi. Ini sud, mana sud ni apa? Dinding, tembok. Ialah rahmat daripada Tuhanku. Ini. Maknanya nak kata Zulkarnain, pemimpin yang beriman, yang bertakwa, siap je projek besar ni, yang hebat, berjaya menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Terus dia kata, hadza rahmatum min rabbi. Ini ialah rahmat daripada Tuhanku. Ini makna pemimpin ni, apa-apa hal pun dia akan bersandar kepada Allah. Tu. Jadi berdasarkan pada ayat ini, para muslimin dan muslimat, kata ulama, ini jelas nak menunjukkan Zulkarnain bukannya Alexander the Great. Jelas. Zulkarnain bukan Alexander the Great. Pasal Alexander the Great bukan orang yang beriman pada Allah. Bukan. Alexander the Great bukan seorang yang Islam, bukan seorang yang beriman pada Allah. Bahkan Alexander the Great sejarah kata merupakan orang yang tak betul dari segi akhlak dia sebagainya. Walaupun banyak sejarah yang hampir sama. Sebab ada yang kata Alexander the Great ada buat tembok juga. Tembok untuk menghalang musuh. Ada juga. Tapi nak kata kita menjelaskan yang mana muslimin dan muslimat, apa kita menegaskan Zulkarnain bukan Alexander the Great. Ditanya kenapa orang kaitkan? Pasal sebab Alexander the Great ni sebab dia pun juga penakluk. Dia seorang penakluk. Dia seorang penakluk yang berkuasa lah dekat dunia ni. Alexander ni. Jadi tu yang orang duk kaitkan dengan dia tu. Tapi sebenarnya tidak. Sebab ulama kata banyak percanggahan sebenarnya dengan antara Alexander dengan Zulkarnain. Yang pertama, mengikut sejarah, Alexander the Great, dia berjalan ke dunia hanya sampai kepada 2 benua saja kat dunia ni. Dia nak takluk dunia ni, dia berjalan hanya pada 2 benua saja. Ni Alexander the Great. Tapi Quran kata Zulkarnain, dia berjalan ke dunia sampai 3 benua. Ni kita baca dah, ingat. Dia pergi ke belah tempat tempat terbenam matahari. Dia pergi pula tempat ke terbit matahari, ke barat, ke timur. Lepas tu dia pergi dekat tengah. Tempat yang jumpa Ya'juj Ma'juj ni. Mana dia pergi 3 benua. Adapun Alexander the Great hanya 2 benua. Maka situ bercanggah dah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang kata ikut kajian mereka, kalau nak ikutkan tahun tak sama, zaman tak sama. Sebab kalau ikutkan zaman Zulkarnain dengan Alexander the Great, jaraknya 200 tahun.
Jadi tak sama. Dan yang paling ketara yang disebut tadi, Zulkarnain seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Zulkarnain ni seorang Islam yang beriman kepada Allah taala. Yang taat sungguh pada Allah taala. Sampai disebut tadi siap saja dinding ni dikata ini rahmat dari Allah Tuhanku. Maknanya Zulkarnain ni seorang manusia yang betul-betul taat pada Allah, siap projek besar, terus bersandar kepada Allah. Ni. Muslimin dan muslimat. Bahkan disebut hari tu, dia tak ambil cukai dari rakyat dia. Dia pemimpin yang adil, pasal dia kaya. Dia kaya. Dan dia meraihkan kelebihan, kepakaran yang ada pada rakyat dia. Tu, ingat balik kisah ni, kita baca dah. Ni Zulkarnain. Alexander tak macam tu. Alexander, dia tak beriman pada Allah. Dia syirik pada Allah. Dan kemudiannya Alexander terkenal dengan perangai buruk. Dengan lelaki-lelaki pun dia suka. Dia gay juga. Ni sejarah kata macam tu. Dan dia zalim. Muslimin dan muslimat. Jadi maknanya, di situ banyak percanggahan. Tak betul lah di situ. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, cuma ada yang kata, mungkin Zulkarnain ni sama dengan Cyrus the Great. Ada seorang lagi, namanya Cyrus the Great. Yang ni mungkin. Sebab Cyrus the Great daripada Parsi. Dan ikut ceritanya, muslimin dan muslimat, Cyrus the Great ini seorang yang menyembah Tuhan yang satu. Dan percaya pada hari akhirat. Ni. Jadi mungkin kata ulama, Cyrus the Great sama dengan Zulkarnain. Mungkin. Wallahu alam. Jadi itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Jadi ada yang tanya tadi, zaman Nabi mana ni? Zulkarnain ni. Kalau ikut dalam kitab tafsir kata, yang kita baca ni, kitab tafsir kita ni, dia kata zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tu. Ini cerita kalau kita baca ni, sejarahnya ada riwayat kata, Zulkarnain, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Zulkarnain ni, kata ulama tafsir kata, dia masa dia jadi raja, sebelum dia menakluk dunia, dia raja dah. Dia raja dekat belah Parsi sana. Maka dia dengar tentang Mekah tau. Dengar tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka dia pergilah ke Mekah bersama dengan tenteranya, pergi ke Mekah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, dan akhirnya dia menjadi Islam. Dia masuk Islam, dan ada riwayat kata dia bertawaf dekat Kaabah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ceritanya. Lepas pada tu yang dia pergi takluk dunia tu. Ni ada riwayat kata macam tu, sahih ke tidak, wallahu alam. Tapi kebanyakan ulama kata dia berlaku di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berapa tahun dari zaman kita dengan zaman dia, mungkin puluh ribu tahun lah kot. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Saya pun tak pastilah. Kalau kita nak kira daripada zaman Nabi Ibrahim, zaman kita, berapa panjang tu? Ribu-ribu tahun lah. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu maksudnya nak kata Zulkarnain betul-betul beriman pada Allah sampai dikata inilah rahmat daripada Tuhanku. Tu nah hebatnya Zulkarnain. Maknanya walaupun dia pemimpin yang agung, dia settle satu kerja, terus bersandar kepada Allah. Ini sepatutnya pemimpin yang sebenar. Apa saja projek yang dibuat, apa saja benda yang dibuat, apa saja kekuasaan yang dibuat, dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak kata semua ni tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bayangkanlah macam Yesus yang lepas kan. Berapa lama dah siap tembok tu. Sebab kalau ikut logik akal, kalau ikut zaman kita nak buat tembok besar macam tu, kukuh kuat macam tu, makan tahun kot. Mungkin. Jadi kalau dok tengah-tengah buat tu, dok tengah bila datang Ya'juj Ma'juj serang, kan tak jadilah. Tapi nak kata, tembok tu boleh siap sebelum Ya'juj dan Ma'juj mari. Tu. Tembok tu siap.
Tembok tu siap sebelum datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kita sebut tadi Ya'juj Ma'juj punya ramai tu, juta orang tu, tak sampai lagi, tembok tu siap dah. Nak kata luar biasanya kepakarannya ada pada Zulkarnain dan pada manusia pada zaman itu. Ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu. Jadi mana ni kata Zulkarnain duk sandar pada Allah tu, dia kata semua dengan izin Allah. Ini rahmat daripada Allah ni. Bukan pasal kehebatan aku, tapi dengan izin Allah, rahmat daripada Allah. Siap tembok ni menyelamatkan kamu daripada Ya'juj dan Ma'juj. Baik, seterusnya. Dia kata sini, kerana menegah daripada keluar Ya'juj dan Ma'juj. Dapat menahan. Tembok tu dapat menahan daripada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Fa'idha ja'a wa'du Rabbi. Maka apabila datang janji Tuhanku dengan keluar mereka itu. Baik, jadi muslimin dan muslimat akan tiba masa akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Kalau kita baca ayat ni, Allah tak kata akan runtuh tembok keluar Ya'juj Ma'juj. Tak. Allah kata apa? Fa'idha ja'a wa'du Rabbi. Maka bila datang janji Tuhanku. Tu dia. Baik. Maknanya akan tiba saat janji Allah ni. Janji Allah ni. Baik. Di sini dia tafsir panjang sikit lah. Dia cerita sikit ni. Kalau kitab saya ni, kalau tengok kalau ada kitab ni, tengok muka surat 29 tu, tengok dia tafsir panjang sikit pada ayat ni. Dia kata, bila datang janji Tuhanku. Datang janji daripada Allah. Maknanya, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, apa yang dimasukkan janji Allah itu, iaitu akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Tu dia. Baik. Saya nak relate saya nak nanti saya baca tafsir dia. Saya nak baca ayat yang selepas tu pula. Ja'alahu dakka'a. Jadi akan dia sat hancur. Sut itu akan hancur. Dan bila saja datang janji Allah, datang janji daripada Allah, ketetapan Allah, maka benteng tadi akan hancur. Baik, hancur Pada ayat ni, muslimin dan muslimat, Allah tak kata hancur, keluar Ya'juj Ma'juj. Tak. Allah kata akan tiba masa dinding ini akan hancur. Tu akan hancur. Tapi Allah tak kata hancur je keluar Ya'juj Ma'juj. Allah tak kata yang tu. Allah kata dinding ini akan hancur. Akan hancur muslimin dan muslimat. Baik. Maknanya dinding tu hancur awal. Hancur awal. Baik. Ini kalau kita lihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya pernah baca hadis ni. Dan kata Zainab binti Jahsy, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha min naumihi wa huwa yaqul la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa aqada Sufyanu biyadihi 10. Qultu ya Rasulullah annahliku wa fina salihun. Qala na'am idza kathura al-khabath. Kata Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibu kepada orang beriman. Baik, dia kata satu hari pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Ialah malam kan tidur. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidur dalam keadaan muka Nabi merah dan cemas. Tiba-tiba tengah tidur malam, tiba-tiba Nabi terbangun, terjaga dalam keadaan merah muka Nabi dan cemas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terus Nabi bersabda, kecelakaanlah bagi orang-orang Arab. Kecelakaan ni maknanya kebinasaan akan menimpa orang Arab. Sesungguhnya bala telah hampir. Kejahatan tu dah hampir. Dah hampir pasal apa?
dan sesungguhnya benteng tembok Ya'juj dan Ma'juj telah roboh. Nabi sebut telah roboh. Dan kemudian Nabi tunjuk 2 jari. Ni kita dah tunjuk yang lepas. Nabi tunjuk 2 jari macam mana? Nabi isyaratkan 2 jari macam ni. Macam ni. Nabi tunjuk terbelah macam ni. Tembok Ya'juj Ma'juj dah terbuka. Nampak jari saya ni kan? Jari saya yang kacak bergaya ni. Nampak ni. Nabi. Okey. Nabi tunjuk macam ni. Terbuka macam ni. Menunjukkan muslimin dan muslimat. Tembok Ya'juj Ma'juj sudah runtuh. Dah runtuh. Tu dia. Dah terbuka. Tu dia. Ni. Muslimin dan muslimat. Jadi Zainab binti Jahsy tanyalah, ya Rasulullah, adakah kita akan binasa sedangkan terdapat di kalangan kita orang-orang yang soleh, orang baik? Kan kita ramai orang baik sini, kita boleh binasa ke? Tanya Zainab binti Jahsy. Tu dia. Rasulullah kata, ya. Apabila terdapat orang melakukan kejahatan di kalangan orang-orang Islam, maknanya akan berlakulah kebinasaan, kehancuran. Jadi maknanya tembok Ya'juj Ma'juj tu dah runtuh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah runtuh zaman Nabi. Sebab Nabi terbangun. Nabi terbangun cemas. Jadi sebab tu kata Allah pada ayat ni, bila tiba janji Allah, dia akan runtuh. Tapi Allah tak kata runtuh dan keluar. Tak. Maknanya tembok tersebut dah runtuh. Tapi Ya'juj dan Ma'juj itu dihilangkan oleh Allah. Tu dihilangkan oleh Allah. Baik, saya nak baca dia punya tafsiran kitab ni. Dia kata sini, dengan keluar mereka itu ketika mati Dajjal dibunuh oleh Isa alaihi salam. Dia akan keluar. Maknanya tembok tu dah runtuh awal, tapi Ya'juj dan Ma'juj akan keluar ketika dah mati Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Tu. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah ni. Maknanya Dajjal akan muncul dan akan muncul. Dajjal muncul dulu. Tu, Dajjal muncul dulu. Dajjal akan buat kerosakan dekat dunia ni dalam masa yang agak lama. Ada kata bertahun sebagainya. Jadi dia akan buat fitnah yang amat dahsyat. Dajjal ni amat menakutkan Dajjal ni. Muslimin dan muslimat. Sampai ialah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu hari bila Nabi tengok para sahabat Nabi duk sembang-sembang ni, Nabi duk tanyalah sahabat-sahabat ni sembang pasal apa? Jadi kata mereka, kami duk sembang pasal Dajjal ni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Kalau Dajjal muncul hari ni di zaman kita, kamu semua jangan bimbang pasal aku ada. Nabi ada. Aku akan hadapi Dajjal ni. Kamu semua jangan bimbang. Tapi masalahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ni muncul masa bila? Selepas zaman kita. Ni yang kita bimbang ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal muncul Dajjal, dia akan bawa satu fitnah yang amat dahsyat, yang amat menakutkan. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itulah Dajjal. Dia akan buat fitnah yang amat dahsyat. Dia akan mengaku diri di Tuhan. Maka menyebabkan orang-orang yang lemah iman, yang tak beriman sebagainya, akan terikut dengan kejahatan Dajjal itu. Ni muslimin dan muslimat, dia akan tunjuk benda-benda yang luar biasa, yang menyebabkan manusia percaya dan mengikut Dajjal itu. Dah kena ingat, pesan Nabi SAW sampai Nabi pesan terutama pada orang-orang perempuan. Ini kena ingatlah, hati-hati. Sampai Nabi kata, ikatlah isteri dan anak-anak perempuan kamu di rumah. Jangan bagi keluar rumah. Pasal mereka ni amat mudah terpedaya dengan Dajjal. Itu dia. Maknanya Dajjal ni akan buat sesuatu yang menyebabkan orang akan terikut, terutamanya orang perempuan, kata Nabi.
paling senang orang kata diperdayakan Dajjal ialah orang-orang perempuan. Mana dia akan buat sesuatu yang perempuan sukalah kot. Tu muslimin dan muslimat sampai hilang pedoman, hilang kawalan ikut Dajjal. Ni bahaya. Jadi pasal itu hari ni kita amalkan bacaan surah Al-Kahfi, tambah ilmu kita, banyakkan berdoa pada Allah supaya Allah lindung kita daripada fitnah Dajjal itu. Dan akhirnya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Boleh tiba saatnya. Baik, kita nak baca lagi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorek Ya'juj wa Ma'juj akan sud itu tiap-tiap hari. Tu. Di hadis Rasulullah kata sebenarnya Ya'juj Ma'juj ni tiap-tiap hari dia korek nak keluar daripada dinding tersebut. Hingga hampir tembus. Maknanya korek ni maknanya dia ni lah dia pahat kan, dia apa? Dia tebuk. Dia tebuk. Maka dia tebuk tu sampai nak tembus dah. Yalah, kita sebut kan 1000 tahun kan. Dia tebuk. Mungkin nak kata masa walaupun dah runtuh tembok tu, mungkin bagi Ya'juj Ma'juj tembok tu masih ada. Faham tak saya nak sebut ni? Dari segi zahir tembok tu dah runtuh. Tapi dari segi Ya'juj Ma'juj tembok tu masih ada. Faham tak? Muslimin dan muslimat. Boleh faham tak faham ni? Senyap yang ketidur. Faham? Faham Ustaz, insyaAllah mendengar. Faham Ustaz. Pandangan dia Ustaz. Jadi tu muslimin dan muslimat. Dengar dah Ustaz ni dia tulis catat ni. Okey. Jalan. Okey. Jadi tu, jadi maknanya ditebuk lah. Dia tebuk tu, setiap kali tebuk tu nak tembus dah. Tu. Baik, kata Nabi lagi. Kata kepala mereka itu, kamu baliklah. Maka kamu korek esok. Maka dikembali Allah Ta'ala terkamus lubang yang dikorek. Tu. Bila dah tebuk tu, nak tembus dah. Lepas tu ketua Ya'juj Ma'juj kata, cukuplah untuk hari ni. Kita berehat, sambung besok pula. Bila sambung besok, tengok-tengok Allah tutup balik tembok tu. Tu dia. Itu yang berlaku. Sepanjang zaman itu yang berlaku. Ya, mereka dah 1000 tahun kan. Dok tebuk, nak tembus dah. Lepas tu berehat. Bila berehat, saya tengok tembok tu jadi okey balik. Kena tebuk balik. Itu yang mereka buat sepanjang hari, sepanjang zaman mereka buat. Dok tebuk, dah berlubang sikit, saya tengok okey balik. Terkambus balik. Ataupun orang kata okey balik dinding tu. Tu. Inilah kuasa Allah. Muslimin Ustaz. Mana belum tiba masa lah. Betul lah. Belum tiba masa lagi. Baik. Jadi muslimin dan muslimat. Dia kata lagi. Sehingga sampai masa yang diizin. Sampai masa yang diizinkan oleh Allah. Kata kepala mereka itu, lagi kamu korek akan dia esok insya-Allah. Tu. Kata Nabi SAW, Nabi sebut ni kemuncak ni. Ni kemuncak Kemuncak ni Nabi kata apa? Dia akan tebuk. 1000 tahun ni tebuk. Okey, tebuk, okey balik. Tebuk, okey balik. Sampai satu tahap, tiba-tiba, ketua dia ni. Yang dok kata tadi, kita rehat lah kejap, relax. Lepas tu tengok, quick balik tembok. Korek balik. Tu. Ketua dia ni, satu saat nanti akan kata apa? Okey, cukup. InsyaAllah, besok kita korek balik. Disebut insyaAllah. Itu kemuncaknya. Ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tiba-tiba keluar daripada mulut dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini kemuncak dia. Kemuncak. Faham tak ni? Ni kemuncaknya. Muslimin dan muslimat. Dah tebuk berpuluh. Faham. Dah tebuk. Dah tebuk ribu-ribu tahun ni. Dah macam itulah dia. Tapi tiba-tiba kemuncak klimak dia. Ketua dia kata insya-Allah. Yang itulah bermulanya akan runtuhnya tembok tersebut dan akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik, dia kata, maka kembali mereka itu dapat lubang seperti yang ditinggal. Maka korek mereka itu tembus. Tu. Bila ketua tu kata insya-Allah saja, mereka berehat. Bila esok hari tengok, memang tembok tu dah macam tu juga. Maknanya dah tak macam dulu dah.
Mana dia dah terus terkorek, dah terus tertebuk. Mereka sambung tebuk lagi, sambung, sampailah tembus, runtuhlah tembok tersebut. Baik, katanya, keluarlah mereka itu atas manusia. Bila saja dah keluar daripada situ, muslimin dan muslimat, yelah, berapa lama ni terperangkap ni? 1000 tahun. Masya Allah, 1000 tahun. Kira nak kata mungkin semua ada lah, lapar ada, tekanan, stres, semua ada lah. Tu dah 1000 tahun, terperangkap ni, keluar dari situ, mereka terus cari manusia. Tak bagi can lah. Cari terus, yang kata berjuta tadi keluar tu, yang Nabi sebut, 1000 orang manusia, 999 orang, Ya'juj Ma'juj, seorang je manusia biasa. Bayangkan, yang tu nya keluar semua. Berjuta manusia keluar ni, Ya'juj Ma'juj, berjuta keluar. Keluar dengan kata, dengan rakus, dengan ganas ni. Beramai-ramai keluar ni. Bila saja keluar, dia cari manusia. Tak bagi can lah. Kemudian dia kata, maka minum mereka itu segala air tawar. Tu dapat air, dapat tasik, minum air tasik sampai kering. Dahaga berapa ribu tahun tak minum. Tu minum air sampai kering tasik. Bila kering air tasik itu, maka menyebabkan semua binatang, ikan-ikan ni keluar habis. Bunuh pula ikan tu, makan habis semua pula. Tu licin, tasik tu licin. Airnya licin, dalam isi pun licin habis. Habis semua licin. Ikan-ikan semua, benda apa semualah, katak-katak ke, bedah habis lah. Tu muslimin dan muslimat. Baik. Dan lari manusia dan lari Isa alaihissalam. Tu dia. Nak kata, bila tiba jadi macam tu, muslimin dan muslimat, tidak ada manusia yang mampu nak melawan mereka. Tidak ada. Tidak ada manusia. Tidak ada manusia yang mampu nak melawan mereka. Tidak ada. Tak ada. Hatta Nabi Isa pun tak boleh buat apa. Muslimin dan muslimat. Pada Nabi Isa dah bunuh Dajjal ni. Tapi nak lawan Ya'juj Ma'juj tak boleh. Pasal mereka ni sangat dahsyat, sangat ganas, sangat kuat dan sangat ramai. Jadi pada masa itulah Nabi Isa bersama dengan orang-orang yang beriman pada Allah pakat lari ke Bukit Tursina. Pakat lari ke Bukit Tursina. Pakat larilah. Pakat lari tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan mereka dikepung di situ. Nabi Isa dan orang beriman dikepung situ. Dan memanglah itu muslimin dan muslimat pada saat itulah, oleh kerana dah tak ada yang boleh lawan Ya'juj Ma'juj, hanyalah Allah saja yang boleh. Maka Nabi Isa dan orang beriman pakat berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah Ta'ala, minta mohon pertolongan daripada Allah, dan akhirnya Allah turunkan tenteranya pula untuk hancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Tu dia. Iaitu datanglah, kalau ikut riwayat, setengah riwayat kata ulat yang datang dekat leher mereka dan menebuk leher mereka. Menebuk leher mereka. Dia kata penyakit tu tiba-tiba datang kat leher. Tu maknanya Allah hantar tenteranya untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj ni. Ni bukan sikit ni cerita ni, Ya'juj Ma'juj ni juta ni. Jadi maknanya ulat tersebut dimakan leher Ya'juj Ma'juj, dia masuk dalam leher ni, masuk mati habis. Atau penyakit datang ke leher, datang penyakit itu mati habis semua. Seluruh Ya'juj Ma'juj satu dunia mati habis. Yang kita sebut tadi Ya'juj Ma'juj ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dia akan melata satu dunia, dia akan kuasai ni. Akhirnya satu dunia Ya'juj Ma'juj akan mati habis. Ni muslimin dan muslimat. Inilah bila datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dah jadi macam tu, kira Ya'juj Ma'juj ni kira habis. Dia kata dan tiada sampai pada orang yang berlindung dengan wirid dan zikir. Maknanya Ya'juj Ma'juj tak boleh sentuh lah orang beriman ni. Orang beriman yang
bersama Nabi Isa dekat Bukit Tursina ni. Mereka berzikir, mereka mohon pertolongan daripada Allah. Datanglah pertolongan daripada Allah. Hancur habis Ya'juj Ma'juj. Jadi hadis yang sahih menjelaskan pada kita, bila saja Ya'juj dan Ma'juj dah mati seluruh dunia, menyebabkan dunia jadi kotor dan amat busuk. Yelah, bayangkan satu dunia mereka ada juta kan. Juta orang. Bayangkan. Maknanya kira habis ya. Jadi kotor, jadi busuk. Macam yang kita cerita dulu, macam ada sahabat-sahabat kita bila pergi nak pergi memberi bantuan dekat Aceh dulu, masa kena tsunami tu. Tahun 2004 kan. Tsunami. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang doktor-doktor pergi nak warawatan ni, dia kata sampai sana memang busuk Aceh. Bau manyat. Yalah, manyat kan berkelipangan kan, punya ramai mati, Masya Allah. Puluh-puluh ribu mati kan. Jadi memang berkelimpangan manyat tu. Busuk yang amat, dia kata memang bau bangkai, bau jenazah, bau manyat lah. Amat busuk. Muslimin dan muslimat. Jadi bayangkan ni Ya'juj Ma'juj nanti lagi dahsyat tau. Dalam jenazah apa Ya'juj Ma'juj ni jahat kan. Maka sudah pasti banyak mereka ni amat busuk, amat kotor, amat jijik kan. Jadi pada masa itu satu bumi kotor, satu bumi jadi busuk yang amat. Dan pada saat itu lagi sekali Nabi Isa dan orang-orang beriman berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoalah pada Allah Ta'ala, minta Allah bersihkan bumi lah, minta tolonglah. Nak kita orang beriman nak bersihkan tak mampu, kerana ramai sangat banyak dia. Busuk sangat. Maka minta tolong pada Allah, jadi Allah hantar burung pula. Burung yang ikut riwayat kata, muslimin dan muslimat, yang sebesar leher unta, burung tu. Jadi burung tu dikutip. Banyaklah burung tu datang, dikutip satu-satu ni. Banyak Ya'juj Ma'juj. Dikutip, kutip. Pergi buang tak mana tak tahulah. Dia begitu kutip. Habis dah settle, habis semua. Satu dunia dah habis. Banyak Ya'juj Ma'juj dah hilang. Tapi masih lagi kotor. Kesan darah ke apa semua masih ada. Jadi pada masa itu Allah memerintahkan langit turunkan hujan. Selebat-lebatnya untuk bersihkan bumi. Tu. Bila dah bersih bumi, dah bersih daripada darah, bangkai, bau, hilang semua, Allah perintahkan pula bumi keluarkan apa yang ada. Itu yang keluar tu, keluar segala-galanya. Keluarlah pokok-pokok yang cantik, buah-buahan cantik. Dan ada juga kata harta-harta yang tersembunyi dalam tanah ni pun keluar juga. Tu. Benda tu tak mustahil Ada harta-harta kan, muslimin dan muslimat. Akan keluar semua. Yalah Ustaz, harta karun tadi duk keluar kata jumpa harta karun. Ya, betul. Jadi itulah muslimin dan muslimat. Baik. Jadi nak kata itulah yang akan berlaku nanti. Nak kiamat nanti. Baik. Seterusnya, ja'alahu dakka, jadi akan dia sud hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqa, dan adalah janji Tuhanku itu sebenar dengan keluar mereka itu akhir zaman ketika turun Isa bunuh Dajjal. Jadi kata Allah berfirman, sesungguhnya janji Tuhanku, janji Allah ni ialah janji yang benar. Ni Allah janjilah akan jadilah, tetap terjadi. Jadi pasal itu kita doalah supaya kita selamat daripada sebarang bentuk keburukan yang disebut tadi. Fitnah-fitnah ni, fitnah Dajjal yang menakutkan, Ya'juj Ma'juj yang menakutkan, semua ni kita selamat segala-galanya insya-Allah. Baik, jadi muslimin dan muslimat, cukup sekali itu. Jika ada persoalan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa ni? Saya ada tengok TV dengan Israel punya cerita. Saya tak tahulah. Sebab apa yang tembok tu apa. Jadi orang tu dia jilat tembok tu. Kalau dah nak lubang, kali azan, dia tutup balik. Kita Ustaz. Wallahualam, saya ada dengar ayat benda tu. Tapi dalam hadis yang saya baca, yang Nabi sebut tadi yang macam tadilah. Mana mereka duk tebuk-tebuk tu, mereka berehat, tembok tu jadi okey balik. Itu yang berlaku selama 1000 tahun. Jadi soal azan tu saya tak pasti. Mungkin ada hadis ke, wallahualam. Saya tak pasti. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Masa Ya'juj dengan Ma'juj tu dia menebuk tembok tu, dia tak makan tak minum ke Ustaz?
Tak ada lah. Keluar bermusim-musim. Tak ada. Semua dengan izin Allah belaka lah. Jadi Allah berkehendak mereka jadi macam tu. Maknanya selama 1000 tahun tu macam itulah keadaan mereka. Sebab tu bila mereka keluar, mereka makin ganas. Makin ganas, makin semua. Makin dahsyat lah. Keadaan lapar mereka, dahaga mereka yang amat. Begitulah. Dan memang sepanjang tu mereka tak ada makan, tak ada apa itu. Wallahualam. Jadi yang bukan pengikut Nabi Isa ni lah yang kata korban dengan Ya'juj ni. Ya, jadi maknanya manusia dunia. Manusia di dunia ni akan dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Semualah yang kafir, yang tak beriman, yang beriman pun ada juga. Begitu. Sebab memang pasti pada saat tu akan berlaku juga peperangan. Akan lawan tapi tak berjaya. Tu. Jadi pada masa itu Nabi kata kemuncaknya orang Islam, Nabi Isa dan orang Islam yang beriman akan lari ke Bukit Tursina. Situlah satu-satunya tempat orang Islam yang beriman kepada Allah. Jadi ada ramai lagi orang lain, ramai lagi manusia lain yang kafir pun masih ada. Jadi mereka disembunyi tempat lain lah kot, wallahualam kan. Tapi mereka ada lagi. Bukan mana satu dunia habis semua, tak. Bukit Tursina tu dekat mana, Ustaz? Bukit Tursina dekat Mesir lah. Kan? Bukit Tursina kan. Betul tak? Tak silap saya kat Mesir lah Bukit Tursina. Baik. Lagi soalan? InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Minta tunjuk kulit buku Ustaz baca tadi tu. Kulit buku apa Yang kitab yang Ustaz baca tak ada, tadi. saya tak baca. Tak ada. Nurul Ihsan ke? Nurul Ihsan. Kitab Nurul Ihsan. Muka surat 29 tu. Ni. Kitab Nurul Ihsan ni. Nampak tak? Tak nampak Ustaz. Nampak lah. Nampak tak macam ni? Nampak? Ni. Atas sikit Ustaz, atas sikit. Tak nampak Ustaz? Nampak. Dia ni lah, gelap sikit lah. Nanti Bang Deno masukkan dalam grup. Nampak tak? Tak nampak. Saya dah tutup muka saya ni. Tak Tak nampak juga? Tak nampak. Gelap Ustaz. Dia tak dia. Sebab background tu kot. Sebab background tu kan. Saya tak tutup background. Tutup background nanti nampak macam-macam belakang ni. Okey. Nampak tak? Dan ada masalah dekat situ. Belah ke kanan sikit Ustaz. Dia macam boleh nampak sekejap. Kulit warna hijau Clear. Siapa-siapa yang dapat kena masuk dalam grup ni. Nanti saya bagi push. Ustaz berhenti kat situ Ustaz. Saya akan bagi push. InsyaAllah. Ustaz nak tanya Ustaz. Sila. Ustaz. Tu Pak. Bila Ustaz nampak cuma nampak. Ayah. Ustaz. Ayah. Apa ni member saya. Benda ni berlaku di mana Ustaz benda ni? Ya'juj Ma'juj ni keluar. Ya'juj Ma'juj keluar. Satu. Jadi, yang kedua, member saya ni group saintis. Dia buat kerja ni di Terusan Swiss. Masuk dalam lubang, dia masuk dalam lubang. Masuk sehingga habis tempat, dia masuk macam dalam gua. Habis tempat. Apabila habis tempatnya bunyi gedeng. Bunyi macam dikorek tu. Habis tempat di Terusan Swiss antara pertemuan antara dua sungai dia masuk ke dalam gua ni. Dengan saintis grup dia bawa alat saintis apa semua sekali. Alat-alat benda-benda kelengkapan dia. Kajian dia ni. Lepas tu last kali bunyi azan. Dia bunyi azan. Benda tu dah berhenti. Bunyi azan, dia cari saintis dia buat kerja, memang saya sendiri ni. Ya. Masuk apabila last kali, apabila bunyi azan, benda tu berhenti. Lepas tak azan tu, bunyi pula. Dia kata begitu saya. Orang yang hidup lagi sekarang ni dia ni. Cuba tak tengok di mana benda ni berlaku tu. Tapi member saya kata dia pergi buat kerja tu di Terusan Swiss. Ya. Jadi terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi muslimin dan muslimat, perkara tu tidak mustahil sebab kita sebut tadi Ya'juj Ma'juj ni bilangannya terlalu ramai sampai juta-juta manusia Ya'juj Ma'juj.
Jadi tak mustahil lah. Mungkin dia punya, sebab disebut yang kitab tadi, yang mana kalau ikutkan kata ulama kitab 139 tahun kawasan Ya'juj Ma'juj. Atas bumi ni 139 tahun perjalanan ialah kawasan Ya'juj Ma'juj. Jadi mana tak mustahil lah benda tu dia sampai kepada tempat tadi. Tak mustahil. Ni walaupun dinding tu berada di sana, di kita sebut di Armenia, di Croatia, di Rusia, di utara Rusia kan. Tapi tak mustahil tak mustahil sebab mereka ni terlalu ramai sampai di sana. Dan Allah Taala menutup mereka ni dan kita tak nampak lah. Tu. Jadi tak mustahil yang disebut tadi, mungkin yang mereka dengar tu mungkin Ya'juj Ma'juj sedang mengorek ke. Macam disebut dalam ada tadi kata apa azan kan. Mungkin betul lah. Sebab memang kata Nabi dia akan ketuk-ketuk, dia akan tebuk-tebuk dan dia akan berehat. Mungkin masa berehat itulah azan berlaku. Dengan izin Allah bila azan tu maknanya tutup balik tembok tu. Itu je. Jadi maknanya benda tu memang tak mustahil. Kemungkinan tak mustahil sebab kalau kita ikut dari sifat fakta-fakta dia benda tu boleh ada kaitan dia. Begitulah. Wallahu alam. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, alhamdulillah dah ada penginfak untuk 2 kitab dekat Ustaz. Nanti Ustaz bagi alamat pada admin kita rampung. Ya ke? Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyaklah yang menginfak tu. Wa jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, cuma satu Ustaz. Satu Ibnu Battuta tu dari Indonesia. Yang tu mungkin ambil masa sikit. Ya ke? Sebab saya seingat saya ada terbitan daripada IKIM kot rasanya. IKIM ke JAKIM. Adalah terbitan daripada Malaysia ni. Oh, okey. Nanti saya cek balik. Tapi saya tak pastilah sama ada yalah IKIM ke saya tak pasti. Okey. InsyaAllah. Okey, ada apa lagi? Ustaz, satu lagi kitab Tafsir Nurul Ihsan. Dia dalam bahasa Arab ke Jawi Ustaz? Dia Jawi. Jawi, okey baik. Jawi. Kitab Tafsir Nurul Ihsan ni ada 4 jilid. 4 jilid ni merangkumi 30 juzuk lah. Okey, dan Tafsir Nurul Ihsan ni dikarang oleh ulama Kedah. Ulama Kedah yang bernama Allahyarham Haji Said bin Omar rahimahullah yang merupakan Qadi Diraja Jitra. Dia ulama besar lah. Jadi dia mengarang 4 kitab ni. Dan memang Tafsir Nurul Ihsan ni salah satu tafsir yang terkenal dalam tanah Melayu kita ni. Dan termasuk antara kitab tafsir yang diiktiraf lah. Sebab Tafsir Nurul Ihsan ni dia mengambil daripada tafsir lain. Tafsir Al-Baydawi, Al-Jalalain dan sebagainya. Jadi insyaAllah. Jadi boleh cari dah Shopee pada ni Tafsir Nurul Ihsan ni. Yang kita pakai sekarang ni lah jilid yang ketiga. Yang ketiga. Sebab saya kalau boleh saya minta dapatkan kitab ni sebab kita nak habis dah Al-Kahfi ni. Bila habis Al-Kahfi kita ambil salah satu surah lagi dalam jilid ketiga ni. Mungkin surah Toha ke, surah Yasin ke, baca aja surah lah kita boleh baca. InsyaAllah. Okey. Okey, tak ada apa dah kot. Tak ada apa, kita nak sambung tangguh minggu depan insyaAllah. Terima kasih semua perkongsian hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okay. Kita tutup majlis lah Ustaz ya? Ya, tutup insyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemunu Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Izinkan saya buat hebahan Ustaz hari ini. Ya, kuliah hari ini. 2 petang tafsir Al-Quran. Bukan tafsir Al-Quran. Bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukumat Indah dengan hafazan. Pada pukul 2.30 petang, 2.30 ya, kuliah asar kita tak ada. Kita tukarkan kepada kuliah Zuhur bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan pengajian hadis. Jadi notelah pukul 2.30 petang kuliah Zuhur. 8 malam kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. 9.15 kuliah Isyak bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan bin Abdul Manaf dengan kitab Fardu Ain. Dengan ini saya mohon, saya mewakili Gemunu Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita
Bagi untuk majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan solat du'a. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin. Siru 'ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Sama-sama. wabarakatuh.